Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada para pelajar dan guru daripada Sabah dan Tunshik. Kita mulakan hari kita dengan bacaan doa terlebih dahulu. Justeru saya menjemput saudara Ikram Hazim untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai subtopik 4.3, 4.4 dan 4.5. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan memulakan sesi pembentangan kita pada hari ini dengan subtopik 4.3 iaitu protein. Secara ringkasnya, apakah itu protein? Protein merupakan sebatan kompleks yang terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Selain itu, sebahagian daripada protein juga terdiri daripada unsur sulfur dan fosforus. Protein terdiri daripada satu atau lebih polimer yang dikenali sebagai polipeptida. Polipeptida ini dibina oleh monomer iaitu unit kecil yang dikenali sebagai asid amino. Polipeptida ini terdiri daripada kira-kira 50 hingga beribu-ribu molekul asid amino yang akan terangkai bersama melalui proses kondensasi. Jika kita lihat di sebelah kanan, terdapat rajah piramid makanan. Protein berada pada aras 3 dalam piramid makanan. Seterusnya, dipeptida. Dipeptida ini terdiri daripada dua molekul asid amino yang dirangkai bersama oleh ikatan peptida melalui proses kondensasi. Proses tersebut akan menyingkirkan satu molekul air. Hal ini akan menyebabkan lebih banyak asid amino dapat dirangkaikan melalui proses kondensasi. Tujuannya adalah untuk membentuk satu rantai polipeptida. Setiap dipeptida ini boleh diurai kepada asid amino melalui proses hidrolisis. Terdapat kira-kira 20 jenis asid amino yang wujud dan dapat membentuk pelbagai jenis molekul dipeptida. Hal ini kerana setiap jenis protein adalah berbeza dari segi urutan. Persamaan kedua-dua proses tersebut dapat diringkaskan seperti berikut. Bagi proses yang pertama, proses kondensasi. Asid amino plus asid amino melalui proses kondensasi menghasilkan dipeptida plus air. Bagi proses yang kedua pula, iaitu proses hidrolisis. Hidrolisis ini merupakan proses penguraian dipeptida kepada asid amino. Melalui proses ini, dipeptida plus air melalui proses hidrolisis menghasilkan asid amino plus asid amino. Okey, jika kita dapat lihat di dalam slide, gambar menunjukkan contoh makanan berprotein. Antara gambar yang dapat kita lihat adalah contohnya seperti ikan, kacang, daging, telur dan susu. Baiklah, bahagian terakhir dalam subtopik ini iaitu kepentingan protein. Mesti kita tertanya-tanya, apa kepentingan protein? Baiklah, mari saya terangkan. Yang pertama, protein digunakan untuk membina sel baharu dan membaiki tisu yang rosak. Yang kedua, protein turut digunakan untuk mensintesis enzim, hormon, antibodi dan hemoglobin. Selain itu, protein turut digunakan untuk membentuk bahan binaan seperti keratin pada kulit, kolagen pada tulang dan myosin pada tisu otot. Yang keempat, protein turut digunakan untuk memberi tenaga untuk melakukan aktiviti harian melalui proses penguraiannya. Yang terakhir, asid amino yang diurai boleh digunakan semula untuk membina molekul protein.
Itu saja daripada saya. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Ifa Alia untuk meneruskan sesi pembentangan. Okey, seterusnya kita akan masuk subtopik 4.4 iaitu lipid. Lipid ni merupakan sebatian hidrofobik yang wujud secara semula jadi dalam tisu tumbuhan dan tisu haiwan. Sama seperti karbohidrat, lipid ni dia terdiri daripada unsur-unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Tapi untuk lipid ni, nisbah atom hidrogen kepada atom oksigen dia jauh lebih tinggi. Lipid ni dia tak larut dalam air tapi dia larut dalam organik lain. Larutan organik lain tu contoh dia macam alkohol, ether dengan kloroform. Terdapat 4 jenis lipid iaitu lemak, lilin, fosfolipid dengan steroid. Okey, yang pertama adalah lemak. Lemak dan minyak ni ialah triglycerida. Triglycerida ialah sejenis ester yang terbentuk melalui proses kondensasi satu molekul gliserol dengan 3 molekul asid lemak. Triglycerida ni dia boleh dihidrolisiskan semula kepada asid lemak dan gliserol melalui tindak balas hidrolisis. Gliserol ni dia ialah sejenis alkohol 3 karbon yang mengandungi 3 kumpulan hidroksil iaitu OH. Contoh yang kita boleh tengok adalah gambar raja di sebelah. Satu molekul gliserol tu apabila ditambah dengan 3 molekul asid lemak melalui proses kondensasi akan terbentuklah triglycerida plus 3 molekul air. Apabila triglycerida tambah 3 molekul air dihidrolisiskan, kita akan dapat semula gliserol dengan 3 asid lemak. Okey. Lemak ni ada 2 jenis asid lemak tepu dengan asid lemak tak tepu. Persamaan bagi asid lemak tepu dan asid lemak tak tepu ni ialah kedua-duanya terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Kedua-duanya juga mengandungi gliserol dan asid lemak, juga merupakan molekul tidak berkutuk. Untuk lemak tepu, asid lemak dia hanya mempunyai ikatan tunggal antara karbon. Kita boleh tengok gambar raja dekat bawah tu. Yang kedua, dia tidak membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan sebab dia punya semua ikatan dia antara karbon tu tepu. Dia boleh didapati dalam bentuk pepejan pada suhu bilik. Sumber dia adalah mentega dan lemak haiwan. Untuk lemak tak tepu, dia mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 antara karbon. Contoh gambar kita boleh tengok ikatan ganda tu dekat bawah. Ikatan ganda 2 ni dia masih boleh menerima satu atau lebih atom hidrogen tambahan sebab atom karbon dia tu tak tepu. Kita boleh dapati lemak tak tepu ni dalam bentuk cecair pada suhu bilik. Sumber dia ialah minyak zaitun dan minyak ikan. Yang kedua ialah lilin. Lilin ni dia mengandungi satu molekul alkohol yang akan bergabung dengan satu molekul asid lemak dan sifat dia adalah kalis air. Fosfolipid ni dia merupakan komponen utama membran plasma, terdiri daripada satu molekul gliserol yang bergabung dengan 2 molekul asid lemak dan satu kumpulan fosfat. Steroid ni merupakan sebatian yang tidak mengandungi asid lemak. Contoh yang boleh didapati untuk steroid ni adalah kolesterol, testosteron, estrogen dengan progesteron. Kepentingan lipid dalam sel, pertama sekali adalah lemak. Dia boleh menjadi simpanan tenaga bagi haiwan, pelapik untuk melindungi organ-organ dalaman sama ada kepada haiwan ataupun manusia, merupakan penebat haba bagi haiwan. Lilin pula merupakan komponen penting dalam kutikel yang menutupi epidermis daun. Lilin ni juga merupakan sebum yang dirembeskan oleh kulit. Okey, glikolipid, kepentingan dia adalah untuk memastikan kestabilan membran plasma dan membantu dalam proses pengenalpastian sel. Akhir sekali adalah kolesterol. Ianya adalah untuk mensintesis hormon steroid. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada saudara Ikram Hazim. Seterusnya ialah asid nukleik. Asid nukleik ni dia merupakan satu atau dua rantaian polimer yang terdiri daripada monomer nukleotida. Polimer itu merupakan molekul kompleks dan monomer merupakan bahan binaan ataupun molekul ringkas. Setiap nukleotida terdiri daripada gula pentosa iaitu gula 5 karbon, base bernitrogen dan kumpulan fosfat yang digabungkan bersama melalui proses kondensasi. Bagi base bernitrogen terdapat 5 jenis iaitu adenina,
guanina, sitosina, timina dan urasil. Asid nukleik ni terbentuk daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan fosforus. Terdapat dua jenis asid nukleik iaitu asid deoksiribonukleik yang lebih dikenali sebagai DNA. DNA ni dia terdiri daripada dua rantaian polinukleotida yang berpintal dan berbentuk heliks ganda dua. Kumpulan base bernitrogen pada dua-dua rantai polinukleotida berpadanan dan diikat bersama oleh ikatan hidrogen. Base bernitrogen bagi DNA ialah adenina, guanina, timina dan sitosina. Adenina ni dia akan berpasangan dengan timina sahaja dan guanina akan berpasangan dengan sitosina sahaja. So ikatan mereka ni akan bentuk heliks ganda dua. Seterusnya ialah asid ribonukleik ataupun RNA. RNA ni dia merupakan rantaian polinukleotida tunggal. Kalau DNA tadi ganda dua, yang ni dia tunggal dan lebih pendek berbanding DNA. Base bernitrogen bagi RNA ialah adenina, guanina, sitosina dan urasil. Urasil tu digantikan dengan timina. Timina DNA digantikan dengan urasil dalam RNA. Terdapat tiga jenis RNA utama iaitu RNA pengutus, mRNA. RNA ni biasanya ada pada nukleus. Seterusnya RNA ribosom ataupun RNA. RNA ni biasanya ada pada ribosom dalam sel. Dan RNA pemindah, tRNA. tRNA ni biasanya ada pada vesikel angkutan dalam sel. Ketiga-tiga jenis asid ribonukleik ni terlibat dalam proses sintesis protein. In a second here, we'll get to the bottom of kita what akan a tengok video, codon Sat. is. But in order to start out, we're going to start with something a little bit simpler. Here on the screen, I have a big string of RNA. This is RNA. And RNA is the code that creates proteins inside organisms. A big string of RNA just might look like this, a big gobbledygook of a whole bunch of different letters. But RNA is actually organized into groups of 3, like this. And we call each group of 3 a codon. And actually, what these are groups of is each individual one of these letters is called a nucleotide. Nucleotide. And so a group of 3 nucleotides is called a codon. And what each of these codons do is each of these codons codes for an amino acid. So AUG here codes for an amino acid. Amino acid 1, I'll just put a 1 here. With each of these codons coding for a different amino acid, what happens is all the codons put together code for a protein. A protein. Oh, protein. All right, so all of the amino acids put together create a protein. And here, this is amino acid number 7. I'll put amino acid here so that you can remember that each codon codes for an amino acid. One other thing that's really important to remember about RNA here is that because these 7 codons put together create a protein, it's really important for RNA to know when the beginning of a protein starts and when the end of the protein is reached. And so the beginning here and the end of these proteins need to be signaled. And how codons and RNA do this is they have certain universal amino acids, certain codons here, certain codons that code for a protein to start and for a protein to stop. And so here at the end here, this is the stop codon that says, hey, this is the last codon. You can
end here and finish off the protein. So UAG, that's a stop codon. And at the beginning of our list here, we have a start codon. So video ni dia nak kata sebenarnya bahawa setiap nukleotida ni dia tersusun dalam satu susunan tertentu dalam molekul RNA. Dan nukleotid ni bila dia tersusun ni, dia melahirkan asid amino. Apa asid amino tu macam yang waktu awal-awal presentation tadi. Asid amino ni dia merupakan bahan asas dalam pemindaan protein. So kiranya dekat sini, asid nukleik ni dia merupakan bahan asas untuk membina bahan asas kepada protein. Dan setiap protein ni dia ada susunan asid amino dia yang tersendiri dan tak sama untuk setiap protein. Okey, saya serahkan pertanyaan ni kepada saudari Nurul Ain. Okey, terima kasih. Sebenarnya kita akan pergi kepada kepentingan asid nukleik dalam sel. Seperti yang kita tahu, kalau melibatkan DNA, dia akan melibatkan genetik, pewarisan. So, DNA adalah penting sebagai sebagai pembawa maklumat pewarisan dan penentuan ciri dalam organisma hidup. DNA mengandungi kod genetik yang dibawa oleh basebar nitrogen iaitu A, G, C dan T untuk sintesis polipeptida yang akan membentuk protein. Seterusnya kita akan pergi kepada kod genetik. Kod genetik ditulis sebagai satu siri urutan 3 base yang menentukan urutan asid amino dalam protein yang akan disintesiskan. Contohnya seperti kodon AUG. Kodon AUG merupakan kod untuk asid amino methionina. A adalah untuk adenina, U adalah untuk urasi dan G untuk guanina. Kita boleh tengok kat gambar bawah ni. Kodon AUG dia akan membentuk methionina. Ia merupakan kod untuk methionina. Manakala CGA merupakan kod untuk arginina dan UAC merupakan kod untuk tyrosina. Urutan base pada DNA ditranskripsi pada kodon mRNA yang kemudiannya akan ditranslasi kepada urutan asid amino untuk membentuk satu rangkaian polipeptida. Ini bermakna urutan nukleotida dalam DNA dapat menentukan urutan asid amino dalam rantai polipeptida yang membina protein yang berkaitan. Seterusnya, iaitu pembentukan kromosom daripada DNA dan protein. Kromosom terbentuk daripada rantaian polinukleotida DNA yang berpintal dengan protein yang disebut histin. Histin tidak membawa maklumat genetik. Molekul DNA dengan protein histin ni, dia akan membentuk nukleosum. Nukleosum ni yang akan berpintal dan akan membentuk struktur kromosom. Seperti gambar yang ditunjukkan di sebelah. Kromosom dia akan terbentuk daripada nukleosum yang berpintal daripada DNA dan protein histin. Itu sahaja daripada grup kami. Diharap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Okey, sekarang saya akan teruskan sesi ini dengan sesi Q&A untuk pelajar Sabah dan Tunsat. Antara makromolekul berikut, yang manakah mengandungi polinukleotida? A. Glikogen, B. Protein, C. Kolesterol, D. Kromosom. Jawapan saya ialah kromosom. Okey, jawapan dia tepat. Okey, saya rasa itu saja untuk sesi Q&A. Terima kasih kepada saudara Muhammad Amiruddin untuk sesi Q&A tadi.